Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fiza Sabjahan akan bersama dengan anda dalam Soal Rakyat pada malam ini. Pilihan Raya Negeri Sabah dan COVID-19 menjadi topik perbincangan kita pada malam ini, yang mana pada 26 September nanti akan berlangsung hari pengundian di 741 pusat mengundi. Namun ada kerisauan dalam kegairahan pilihan raya negeri kali ini kerana kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat di Sabah. Justru untuk membicarakan dengan lebih lanjut lagi topik kita pada malam ini, kita akan bersama dengan dua orang yang sememangnya pakar dalam bidang masing-masing. Saya perkenalkan yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud selaku pakar epidemiologi dari Universiti Malaya. Apa khabar? Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad selaku pensyarah kanan perniagaan dan ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Fiza. Alhamdulillah. Dan sebelum kita nak terus kepada fokus tentang topik yang bakal kita bawakan pada malam ini, mungkin kita juga boleh kongsikan dan memberi ruang kepada satu lagi pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi, iaitu Kita Prihatin, yang sememangnya ada kesan langsung kepada seluruh rakyat termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Kalau Prof boleh kongsikan dahulu, silakan. Okey, kalau kita soroti semula pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini berkenaan dengan pakej Kita Prihatin. Ini merupakan pelbagai pakej yang telah diperkenalkan. Sebelum ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan Prihatin PKS dan juga Penjana itu sendiri. Hari ini adalah satu fokus yang Perdana Menteri sendiri berikan untuk kategori-kategori tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu yang perlu diberikan penekanan. Yang pertama sekali adalah kumpulan B40. Yang kedua, B40 ini keluarga dan bujang. Yang kedua, M40 iaitu kumpulan keluarga dan bujang. Yang ketiga adalah golongan pekerja itu sendiri yang terjejas pada ketika ini. Dan juga yang keempat adalah PKS iaitu perusahaan kecil dan sederhana yang begitu terjejas disebabkan oleh COVID itu sendiri. Kalau kita tengok dari segi rancangan ini sendiri, terdapat 3 inisiatif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan bantuan prihatin nasional yang bernilai 7 bilion ringgit yang diberikan fokus kepada 4 yang saya sebut tadi itu. Yang pertama sekali RM1,000 kepada B40 keluarga dan juga 500 untuk B40 bujang, 600 untuk M40 keluarga dan juga 300 untuk M40 bujang. Itu dalam konteks membantu B40 dan M40. Dan juga dalam konteks yang kedua tadi adalah subsidi upah. Begitu penting subsidi upah ini disebabkan oleh kita dapati data yang menunjukkan yang terbaru, kalau kita dapati bahawa sekitar 81,056 masyarakat Malaysia yang telah terkehilangan pekerjaan itu sendiri. So, penting untuk kerajaan dan khususnya memberikan fokus kepada subsidi upah ini untuk memberikan survival kepada syarikat-syarikat untuk meneruskan operasi masing-masing. Kalau kita tengok dari segi perincian apa yang disebut tadi itu, bahawa syarikat yang ada pengurangan penghasilan kurang 30% daripada tahun lepas, dan juga subsidi ini diberikan dalam 3 bulan iaitu RM600 kepada pekerja. So, ini adalah fokus untuk memastikan bahawa syarikat itu masih boleh bernafas dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada pekerjanya. Dan yang terakhir sekali iaitu geran khas prihatin. Ini amat penting iaitu berjumlah RM600 juta di mana kerajaan memberikan fokus kepada PKS itu sendiri, sebab harus diingat kita ada PKS adalah memberi sumbangan kepada 30 ke 37 ke 38% KDNK negara dan 66% pekerjaan di Malaysia ini datangnya daripada PKS. Semua inisiatif ini memberikan impak bukan saja kepada Semenanjung Malaysia, bahkan kepada Sabah dan Sarawak yang ramai juga yang menerima inisiatif ini. Itu tadi ulasan tentang impak subsidi upah dan juga BPN 2.0 ini. Kalau mungkin Datuk ada nak tambah, kalau kita lihat bagaimana ia juga turut memberikan kesan pengumuman insentif baharu ini kepada kempen Perikatan Nasional. Saya rasa dia akan diterima dengan baiklah oleh rakyat Sabah, sebabkan ia menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Dan perlu saya tekankan di sini bahawa salah satu daripada kesan daripada COVID-19 ni adalah kemurungan, adalah kerisauan ataupun kesihatan mental yang mungkin terjejas disebabkan
kurangnya pendapatan dan sebagainya. Jadi ini saya rasa adalah amat tepat pada masanya. Jadi orang kata mungkin disebabkan kempen, tapi saya rasa bukan disebabkan kempen saja, sebab saya tahu juga kerisauan tu memang tetap ada. Dan kebetulan juga moratorium misalnya yang untuk pinjaman sebenarnya akan tamat bulan ini kan. Jadi ini telah datang tepat pada masanya dan berupaya saya rasa berpotensi mengurangkan kerisauan tentang kehidupan dan kelangsungan hidup rakyat. Jadi ini akan memberi kesan positif kepada kempen mereka. Saya bukan sebenarnya penganalisis politik, tapi saya rasa kalau dari segi kerisauan tu, kalau kurang kerisauan tu, maka kita akan dapatkan kesan positif. Dan kalau kita nak berbalik kepada topik dan kita fokuskan pada malam ini tentang PRN Negeri Sabah ini dan juga COVID-19. Datuk, sehingga 22 September 2020, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 10,358 kes. Sementara jumlah kematian pula mencatatkan 130 kes. Apakah angka-angka itu sebenarnya memberi petanda baik kepada negara dalam tempoh pemulihan ini? Sebenarnya angka itu tidaklah membimbangkan. Kalau kita lihat, kita mesti lihat konteks angka tersebut. Angka yang diberi adalah jumlah keseluruhan kes. Tapi kalau kita lihat per capita, iaitu berapa kes sebenarnya untuk setiap ujian yang dilakukan oleh KKM dan sebagainya, maka angka itu tidak membimbangkan. Di Malaysia ni kalau kita lihat, kita terdapat satu kes positif untuk setiap 220 ujian yang dijalankan. Jadi maksudnya penularan dalam masyarakat di Malaysia ni sebenarnya memang terkawal, kecuali di lokaliti yang dia tertentu dan kecuali kes import yang mana kita tidak ada kawalan. Tapi kita telah melakukan kuarantin di pusat kuarantin dan sebagainya. Jadi itu tidak membimbangkan. Dan dari segi bilangan ujian dijalankan, kalau ikut per kapita 1,000 penduduk Malaysia, kita adalah antara yang terbaik. Kalau di negara ASEAN ni, kita adalah yang kedua terbaik di belakang Singapura. Jauh lebih baik daripada Indonesia, jauh lebih baik daripada Filipina. Jadi saya rasa itu sebagai angka absolute number, mungkin kata lebih daripada 10,000. Tapi kalau kita lihat per kapita, maka itu adalah angka yang sebenarnya tidak begitu membimbangkan. Dan kadar kematian adalah amat rendah sekali. Jauh lebih rendah daripada Amerika Syarikat, jauh lebih rendah daripada United Kingdom, Itali, Spanyol, Perancis, negara-negara yang lebih maju daripada kita. Ini satu berita baik juga sebenarnya yang boleh kita kongsikan kepada penonton kita. Tapi kalau kita tanya kepada Prof sendiri, kita menyaksikan PRK Chini dan juga PRK Slim berjaya dijalankan hari itu, walaupun ketika itu Malaysia masih lagi dilanda pandemik COVID-19 ini. Jadi adakah kejayaan di kedua-dua PRK itu juga boleh dijadikan kayu pengukur dalam menjayakan proses PRN di Sabah? Sebab ada kerisauan di situ tentang COVID-19. Okey, so Fiza, kalau kita soroti semula apa yang berlaku semasa PRK di Chini dan juga seterusnya di Slim itu sendiri, ia boleh dijadikan kayu ukur kepada sejauh mana perjalanan PLRI Negeri Sabah ini berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Namun dari segi angka tu Fiza, menunjukkan bahawa pengundi di sini jauh lebih kecil daripada keseluruhan pengundi di Dun Sabah itu sendiri. Kalau saya boleh nukilkan di sini, di Chini, bilangan pengundi yang berdaftar hanya sekitar 20,990 sahaja, dan yang turun mengundi adalah sekitar 15,506, iaitu 73.87%. Manakala di Slim pula jumlah pengundinya lebih sedikit, iaitu 23,094, yang turun mengundi adalah sekitar 68.3%, iaitu 15,796. Dan juga kalau kita ambil jumlah pengundi di Sabah adalah 1.12 juta pengundi. Cabarannya lebih besar. Ramai tu. Begitu ramai dan cabarannya lebih besar, lebih mencabar jika dibandingkan dengan Chini dan juga di Slim dalam konteks bilangan pengundi. Kalau kita ambil kira dari segi pusat daerah mengundi dan juga saluran sendiri, contohnya di Chini pusat daerah mengundinya hanya 14 sahaja, ada 66 saluran. Di Slim ada 13 saja PDM dan juga 54 saluran. Tetapi di Sabah kita ada 741 PDM dan juga 2,000
saluran itu sendiri. Angka-angka ni semua jelas menunjukkan bahawa cabaran di negeri Sabah ni berbeza dengan di Slim dan juga di sini. Bercakap tentang cabaran ini sebenarnya Prof dan juga Datuk, kita juga nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton-penonton yang sedang menonton Soal Rakyat pada malam ini, pandangan tentang seorang warga Sabah sendiri yang ingin mengundi tetapi bimbang dengan penularan COVID-19. Dan untuk makluman juga beliau merupakan seorang OKU yang bergerak menggunakan kerusi roda kerana terlibat dengan kemalangan. Kita dengarkan. Berkenaan soalan pasal mengundi di Sabah pada hari Sabtu ni, terus terang saya cakap memang sangat risikolah. Sebab dalam keadaan kes yang meningkat di Sabah ni, ia memang akan memberikan risiko yang tinggi kepada pengundi-pengundi pada hari Sabtu ni, especially mereka yang mempunyai keadaan lemah immunity ataupun immunocompromised macam golongan kami inilah. Dan memang kami ingin exercise kami punya right sebagai pengundi. Tetapi bayangkanlah jika terdapat pengundi yang tidak mempunyai simptom, pergi mengundi dan dia sendiri tidak tahu dia mempunyai COVID-19 dalam diri, virus tersebut dalam diri dia kerana tidak mempunyai simptom, dan pergi pula dalam keadaan crowd. So I don't think kita akan dapat buat social distancing di luar kawasan mengundi ataupun di luar bilik mengundi tersebut. Memang di dalam mungkin ada SOP, tapi di luar macam mana pula? So keadaan ini sebenarnya sangat berbahaya. Sekarang macam saya secara peribadi saya dalam 50-50. Sebab saya ingin sangat mengundi, tetapi adakah ia berbaloi dengan saya punya keselamatan ataupun kesihatan saya kelak nanti? Dia satu soalan yang sangat merisaukanlah. Buat masa ini saya masih belum buat keputusan lagi secara terus teranglah, secara jujur. Saya tidak buat keputusan lagi sama ada pergi mengundi atau tidak. Tetapi kalau mau tanya adakah saya mau mengundi, saya mahu. Tetapi kalau adakah ia masa sesuai, tidak sesuai. Itu dia daripada Encik Faris Rani. Datuk mungkin boleh ulas, nak keluar mengundi tapi ada kebimbangan tentang situasi terkini COVID-19 di Sabah sendiri, Datuk. Okey. Kalau dari segi risiko jangkitan penyakit misalnya, risiko jangkitan penyakit COVID-19 ni pada masa sekarang adalah sama macam masa dulu. Cuma waktu pilihan raya ni, mobiliti ataupun pergerakan penduduk adalah bertambah. Itu yang membuat sedikit kerisauan. Dan sedikit lagi kerisauan yang saya ada lah tentang pilihan raya ni adalah pematuhan SOP itu. Jadi apabila kita lihat di kaca TV misalnya, pematuhan SOP itu agak berkurangan apabila terdapat ramai orang. Misalnya ada yang bersalaman, sepatutnya tak boleh bersalam. Ada yang tidak memakai pelitup separuh muka itu dengan betul, misalnya dia pakai dagu dan sebagainya. Tapi sebenarnya risikonya tidak lebih ataupun tidak kurang daripada biasa sekiranya mereka mengikut SOP dengan betul. Dan sekiranya memakai surgical mask dengan betul, misalnya 3-ply surgical mask, pakai dengan betul, pakai hand sanitizer, risikonya amat kecil sekali. Dan gunakan penjarakan fizikal yang betul dan sebagainya. Cuma yang merisaukan saya adalah keadaan orang berpusu-pusu untuk beratur, nak masuk ke saluran dan sebagainya. Jadi itulah apabila disarankan dan disyorkan bahawa inilah bilangan orang yang sepatutnya mengundi pada waktu yang tertentu, ini adalah satu jalangan yang baik. Mungkin bagi setengah orang tu kurang praktikal disebabkan mereka terpaksa berjalan jauh untuk pergi ke tempat mengundi dan sebagainya. Tapi rasanya kita boleh mengadakan undian sekiranya SOP diikuti dengan betul. Sebab Malaysia bukan negara pertama buat undian masa pandemik ini. Korea Selatan dah buat, Singapura dah buat, Germany dah buat, Iceland dah buat. Dan di Korea Selatan dan di Singapura itu pilihan raya umum. Jadi seluruh negara mengundi pada waktu yang sama. Dan tidak ada kluster yang timbul daripada pilihan raya. Kita mengambil contoh yang baik itu, yang mana kita boleh terapkan juga mengikut SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Banyak lagi nak kita bincangkan bersama dengan Datuk dan juga Prof Anwar sebentar lagi. Namun kita nak berehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami dalam Soal Rakyat membicarakan tentang PRN Sabah dan juga COVID-19.
Bersama kembali dengan kami dalam soal rakyat pada malam ini dan masih lagi membicarakan tentang pilihan raya negeri Sabah dan juga COVID-19. Baiklah Datuk, kalau kita lihat pada 22 September dilaporkan sebanyak 270 orang anggota keselamatan di Sabah tidak mengundi kerana dikuarantin. Pada tarikh yang sama juga MKN memutuskan mereka yang dikuarantin boleh keluar mengundi dengan SOP tertentu. Jadi pada pandangan Datuk, adakah keputusan itu tepat? Berapa lama mereka telah dikuarantin? Lebih kurang dalam masa seminggu. Kalau lebih daripada seminggu, risiko untuk berjangkit kepada orang lain selepas kuarantin saya rasa adalah amat rendah sekali. Dan kalau lebih daripada 11 hari, hampir sifar risiko untuk berjangkit kepada orang lain. Jadi sekiranya mereka tidak ada gejala dalam masa 10 hari itu atau masa seminggu, maka mereka boleh mengundi dengan syarat SOP tertentu dilakukan. Jadi misalnya pastikan ada kaki tangan KKM misalnya yang ada begitu periksa mereka ada gejala tak ada gejala dan sanitasikan tempat tu selepas mereka mengundi. Jadi saya rasa tidak menjadi isu sangat. Kalau mereka ada gejala mungkin cerita yang lain lah. Tapi kalau tak ada gejala, saya rasa mereka boleh dibenarkan mengundi dengan syarat ada SOP yang tertentu untuk mereka jalankan proses pengundian. Asalkan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Boleh, tak ada masalah. Cuma ketatkan sikit sebab mereka telah dikuarantinkan. Mereka adalah PUS ataupun under surveillance dan sebagainya. Jadi tak ada isu. Okey. Baiklah. Prof, kalau kita lihat terdapat 6 kluster dan 3 zon merah di Sabah ketika ini. Adakah situasi ini sebenarnya akan menjejaskan peratusan keluar mengundi pada 26 September nanti yang memberi impak kepada pilihan raya negeri ini? Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku terutamanya semalam kita ada 60 kes baru di Sabah itu sendiri dan satu kluster baru semalam itu kluster Bangau-Bangau Dan kita dapati bahawa terdapat juga kerisauan daripada kalangan pengundi negeri Sabah itu dari segi impaknya semasa pengundian itu sendiri. Namun kalau kita ambil contoh angka undi awal yang telah berlaku untuk pilihan raya negeri Sabah, kita dapati angkanya agak tinggi Fiza, sekitar 76% turun mengundi untuk pengundian awal tu daripada 16,877 anggota yang melibatkan polis dan keselamatan dan sebagainya, menunjukkan angka tu agak tinggi 76%. Tapi sebagaimana saya sebut tadi 1.12 juta, sekiranya 76% turun mengundi pada pilihan raya nanti, ia adalah sekitar 850,000 pengundi di Sabah. Kalau 60%, 672,000, angka yang besar. So bagaimana untuk kita tengok dari segi kemampuan, dari segi kita memberikan satu keyakinan kepada pengundi Sabah itu bahawa mereka perlu turun untuk mengundi dalam konteks ini. Kita dapati bahawa SOP sebagaimana disebut oleh Datuk tadi telah ditetapkan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN dan SPR juga mewar-warkan tentang tata cara semasa pengundian, hari pengundian pada 26 hari bulan September nanti. Kalau kita lihat protokol dan juga tata cara itu agak begitu detail, agak begitu terperinci daripada kawalan kehadiran mengundi, saluran yang dibenarkan, satu saluran hanya 600 saja pengundi yang dibenarkan dan juga perlu mengambil suhu, penjarakan fizikal itu sendiri dan juga mana-mana yang didapati tidak sihat atau bergejala ada satu saluran khas yang diperkenalkan. Dan saya juga difahamkan bahawa ada hampir 6 kali sanitizer tangan yang dalam proses untuk pengundian itu, menunjukkan bahawa segala SOP yang telah dilaksanakan itu telah diletakkan. Cuma bagaimana Datuk sebut tadi, bagaimana untuk melaksanakan ataupun mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Memang kebarangkalian untuk memperoleh 70% itu yang disasarkan itu agak sedikit sukar. Mengambil kira bahawa satunya situasi COVID-19 itu, keduanya sebahagian pengundi Sabah ini berada di Semenanjung. Dan pada pilihan raya umum ke-14, ramai pengundi Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung turun mengundi. Dan terutamanya pengundi-pengundi muda. Dan kita boleh jangkakan bahawa trend pengundi muda pada pilihan raya Sabah ini kemungkinan akan berlaku kemerosotan disebabkan oleh sebagainya berada di Semenanjung dan sebagainya juga agak risau dengan situasi di negeri Sabah itu sendiri dari segi kluster yang baru dan sebagainya. Namun saya kira langkah yang telah diambil, semua langkah
untuk SOP telah diambil dengan baik dan juga banyak juga proses-proses lain yang turut terlibat, contohnya sebut oleh Datuk tadi, memberikan jangka masa, mencadangkan SPR, mencadangkan masa yang bersesuaian untuk calon hadir untuk mengundi. Tidaklah satu-satu masa semua datang. Dan juga ramai dekat situ sebab isunya adalah ramai, bilangan itu sendiri. So slim dan juga tadi saya sebut tadi sini bilangannya kecil. Pilihan Raya Negeri Sabah ni bilangannya tinggi. Sekitar kalau saya sebut tadi 60%, 672 dan juga kalau 76% 850,000 orang. Bayangkan begitu ramai orang. Dan juga inilah cabaran yang diperlukan. Cuma SOP-nya dah ada, ketetapannya dah ada. Dan juga pelaksanaan dia kita harapkan yang terbaik pada 26 September ni. Kita juga mengharapkan kerjasama daripada semua pengundi-pengundi untuk mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan. Berbalik kepada Datuk, kalau kita lihat daripada awal dahulu mengawal pergerakan ataupun duduk di rumah terbukti berkesan dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Namun dalam senario PRN di Sabah ini, kita lihat ada kempen yang dijalankan dari rumah ke rumah serta ceramah umum juga turut dibenarkan dengan SOP tertentu. Ya. Kalau Datuk boleh ulas tentang ini. Saya tak ada isu sangat dengan kempen dari rumah ke rumah. Kalau seorang dua saja yang berkempen, tidak jadi masalah. Mereka tidak bersalaman dan kalau boleh jangan masuk dalam rumah. Sebab kawasan rumah tu ada rumah yang besar, ada rumah yang kecil dan sebagainya. Jadi penjarakan fizikal apabila mereka berkempen memang mustahil lah dalam rumah. Kebanyakan rumah. Jadi saya tak ada isu sangat yang tu. Cuma apabila memberi kempen material tu seperti pamphlet dan sebagainya, dan saya rasa mesti ada yang memberi kempen pamphlet. Itu jangan dipegang oleh terlalu ramai pekerja yang menyokong jentera pilihan raya tu. Itu pertama. Kedua, ceramah ni saya sebenarnya tidak berapa gemar dengan cara ceramah ni semasa kempen walaupun dihadkan bilangan dan sebagainya. Sebab selalunya apabila mereka ni terlalu beremosi dan sebagainya dan selepas itu berkumpul untuk bergambar semasa ceramah tu, ini saya rasa sukar sekali untuk memastikan penjarakan fizikal, memastikan dan kita boleh lihat di TV bahawa ada yang tak pakai pelitup muka langsung, ada yang pakai tutup dagu dan sebagainya. Jadi saya rasa amat sukar. Jadi secara jujurnya saya tak berapa gemar apabila kata nak buat ceramah disebabkan kesukaran untuk mengawal keadaan dan ceramah kempen. Kalau kita bagi ceramah biasa sebenarnya tanpa emosi, tanpa ucapan yang berapi-rapi dan sebagainya, itu tak jadi isu sangat. Tapi apabila emosi ni kemudian mereka semua nak bersorak dan sebagainya, jadi ini menyebabkan kawalan dan pada ceramah tersebut adalah amat sukar sekali. Sebab tu saya kempen rumah-rumah okey. Tapi ceramah sukar nak kawal keadaan. Tetapi ada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan dan kalau mereka mematuhi dan mengikutinya, insya-Allah kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, insya-Allah. Dan kita sebenarnya akan bersama dengan rakan kami di Sabah ketika ini, iaitu saudara Halim Mohamad yang telah pun berada di sana hampir 2 minggu yang lalu. Hello, Assalamualaikum Halim. Waalaikumsalam. Apa khabar Halim di sana? Dah 2 minggu berada di Sabah. Macam mana keadaan di sana? Baik, Alhamdulillah kami di sini termasuk kru semua sihat dan sentiasa mengamalkan SOP penjarakan sosial, memakai pelitup muka dalam menjalankan tugas di Sabah ini. Baiklah Halim, berada di lapangan ketika ini. Mungkin Halim boleh kongsikan bagaimana keadaan dan juga suasana di sana melihat jentera-jentera parti berkempen ketika ini. Adakah mereka mematuhi SOP dan sebagainya? Ya Fiza, melalui pemerhatian saya di Kota Kinabalu ini dan juga di beberapa daerah yang sempat saya kunjungi sebelum ini, menyaksikan tempoh berkempen ini digunakan sebaik mungkin oleh
parti dan juga calon termasuk pemimpin-pemimpin mereka dalam menyampaikan mesej kepada pengundi. Namun sudah pasti dalam suasana penularan COVID-19 yang meningkat saban hari di Sabah ini, terutamanya di beberapa daerah di pantai timur Sabah seperti Sandakan, Tawau dan juga Lahad Datu, telah menghadkan pergerakan calon-calon ini. Ekoran daripada seperti apa yang disebut oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi berkaitan dengan SOP ketat yang telah dikuatkuasakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan, antaranya seperti ceramah yang tidak boleh melebihi 30 orang pada satu-satu masa, dan juga jika ada yang membuat kunjungan rumah ke rumah juga perlu tidak melibatkan satu kumpulan yang ramai, hanya satu ataupun dua orang saja. Namun perkara ini beberapa penduduk dan juga pengundi yang sempat saya temui juga, mereka juga melahirkan kebimbangan apabila kelompok-kelompok jentera-jentera pilihan raya parti-parti yang bertanding ini datang kepada mereka, datang ke rumah mereka dalam berkempen. Justru kebimbangan ini disuarakan kepada kamilah media agar calon dan juga jentera ini dapat menghadkan pergerakan dan juga berapa ramai dalam satu-satu masa mereka hendak berkempen. Dan ia juga dibimbangi, lebih membimbangkan lagi apabila sejak semalam dan juga hari ini dikabarkan beberapa pemimpin parti politik yang telah disahkan positif COVID-19, dan sudah pasti pemimpin-pemimpin politik ini sebelum ini telah ada turun ke padang dan bertemu dengan pengundi dan juga penduduk, dan ini juga antara kebimbangan yang disuarakan oleh pengundilah dan juga penduduk kepada kami. Dan sudah pasti apabila kebimbangan ini berlaku dan juga suara-suara pengundi dan juga penduduk ini sampai kepada calon dan juga pemimpin-pemimpin parti ini, nampaknya corak kempen yang masuk hari kedua, yang masuk minggu kedua dan berbaki 3 hari lagi menjelang Sabtu ini telah menyaksikan kempen jentera-jentera mula mengecilkan dia punya jentera kempen mereka kepada satu kelompok yang kecil, dan mereka parti-parti yang bertanding ini juga lebih memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Facebook dalam menyampaikan mesej parti masing-masing. Dan juga terdapat juga Fiza, calon-calon yang telah setakat ini yang telah menghentikan kempen mereka dengan alasan mungkin kerana penularan COVID, dan juga mungkin mereka telah selesai menjelajah ke seluruh kawasan yang mereka tandingi. Fiza. Halim dah kongsikan tadi tentang pematuhan ataupun SOP ketat yang telah pun dikeluarkan. Tapi kalau kita lihat dari segi pematuhan, dari segi penjarakan fizikal, kawalan kendiri dan sebagainya, bagaimana ia dilihat dilaksanakan ketika berkempen? Fiza, berkaitan dengan pematuhan SOP ini, pengerusi SPR, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Abdul Ghani Saleh baru-baru ini telah berkata, telah membuat kenyataan bahawa pematuhan SOP pada Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini berjalan dengan begitu baik. Itu bermakna jentera-jentera parti dan juga calon-calon termasuk orang ramai sendiri mematuhi SOP, antaranya seperti yang biasa kita ketahui, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, kebersihan diri dan sebagainya. Namun di beberapa daerah di Sabah ini, terutamanya seperti yang saya katakan tadi, terutamanya di pantai timur Sabah seperti Sandakan, Tawau dan juga Lahad Datu, yang menyaksikan peningkatan kes yang mendadak. Pada pandangan saya mungkin pihak berkuasa harus lebih memantau kawasan-kawasan ini. Dan di Tawau sendiri, Majlis Perbandaran Tawau telah mengeluarkan satu notis makluman bahawa operasi perniagaan kedai makan dan juga restoran di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Tawau dibenarkan hanya dibuka pada pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan itu sedikit sebanyak mungkin dapat menimbulkan keyakinan kepada pengundi untuk keluar mengundi menjelang hari pengundian Sabtu ini, Fiza. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Halim dan juga kepada kru-kru yang bertugas di Kota Kinabalu, Sabah. Kita harapkan anda semua sambil-sambil bertugas tetap mengekalkan langkah-langkah keselamatan dan jaga diri anda di sana, insya-Allah. Baiklah, dan Datuk dan juga Prof, kalau kita lihat antara kerisauan orang ramai tentang kehadiran jentera parti dari Semenanjung ke Sabah dan juga mereka berkempen di kawasan zon kuning dan juga zon merah. Kalau Prof boleh kongsikan, apa yang boleh kita ulas tentang kempen di kawasan-kawasan zon merah ini dan juga zon kuning?
Okey, kalau kita lihat dari segi SOP yang telah disebut tadi bahawa begitu ketat agaknya, terutamanya si kempen rumah ke rumah pun begitu ketat, tidak lebih daripada 3 orang itu sendiri. Dan juga kalau kita ambil ceramah pun dikecilkan. Cuma tinggal lagi saya rasa fokus yang kita boleh gunakan untuk 2 hari ke depan ni, sebab keadaan di Sabah ni dari segi bilangan kes tu agak sedikit meningkat tu sendiri. Mungkin boleh gunakan teknologi itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya, bagaimana teknologi itu sendiri dapat digunakan dalam menyampaikan maklumat. Sebab tujuan kempen ni, sama ada ke rumah ataupun ceramah dan sebagainya, tujuannya adalah untuk menyampaikan maklumat. Apa yang parti politik nak sampaikan, apakah yang ingin diberi, manifesto yang ingin diberikan, sekiranya mereka menang, apakah yang mereka akan laksanakan. So mesej-mesej ini yang perlu disampaikan. Sekarang ni ada pelbagai cara untuk menyampaikan mesej ni. Cuma tinggal lagi isu yang besar adalah isu infrastruktur di teknologi itu di sini. Infrastruktur di internet di Sabah. Sebab itu ada parti politik yang menawarkan infrastruktur sekiranya mereka memenangi pilihan raya negeri Sabah pada 26 hari bulan, sebab penetration internet di negeri Sabah itu tidak meluas. Isu itu yang menyebabkan berlakunya masih lagi menggunakan cara tradisional untuk berkempen, iaitu rumah ke rumah, ceramah dan sebagainya, sebab penetration internet itu tidak menyeluruh sebenarnya. Itu isu yang besar yang perlu ditangani pada masa akan datang. Kerajaan akan datang perlu melihat bagaimana memastikan infrastruktur dapat diberikan kepada rakyat Sabah. Kalau kita lihat soroti komen-komen pandangan netizen daripada Sabah itu sendiri, isunya sama, adalah isu yang berkaitan dengan infrastruktur elektrik, air dan juga internet, jalan raya dan sebagainya. So isunya bila berkempen ni, kita nak pastikan bahawa kita minimize fizikal macam sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, menggunakan teknologi, saluran lain dalam menyampaikan maklumat. Cuma ada kekangan di situ dari segi teknologi atau internet itu tidak meluas, telekomunikasi tidak meluas ke seluruh negeri Sabah. Inilah isu yang paling besar yang perlu diatasi oleh kerajaan yang akan datang. Okey, dan kita melihat tentang keperluan infrastruktur yang yang ada di negeri Sabah itu sendiri. Baiklah, kalau kita bertanya kepada Datuk sendiri, kalau semalam Datuk MKN telah pun membuat keputusan yang mana mereka yang keluar dari Sabah tidak perlu kuarantin selama 14 hari, tetapi mereka yang bergejala perlu melakukan swab test berkesankan SOP itu untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini daripada merebak ke negeri-negeri lain. Saya sebenarnya amat risaulah sebab sekiranya ada bukti penularan yang meluas di komuniti di Sabah, kalau dia bukan di setakat depo tahanan immigration misalnya, itu tak menjadi isu sangatlah. Tapi yang jelas adalah memang terdapat penularan di kalangan masyarakat. Jadi kalau penularan masyarakat ini dia meluas dan orang yang berkempen itu kembali ke Semenanjung ataupun kembali ke Sarawak dan sebagainya, ia berpotensi membawa jangkitan itu kembali. Untuk meminta orang itu menjalani swab test, ujian sendiri secara sukarela, saya rasa mungkin ada yang tidak mahu sebab mungkin terpaksa membayar sendiri kecuali ia dilakukan secara percuma. Jadi ada dua pilihannya. Pertama, sekiranya penularan dalam masyarakat itu memang meluas, maka kita terpaksa kuarantin 14 hari. Dan di pusat kuarantin seperti yang dilakukan untuk yang orang Malaysia yang kembali daripada luar negara dan sebagainya. Kedua, kalau tidak mahu pun kuarantin, kita boleh gunakan rapid test kit antigen, RTK antigen test, yang mana tidak memerlukan PCR. PCR ni terpaksa dibawa ke makmal khas dan hanya terdapat 60 buah makmal yang melakukan ujian PCR dan dia memerlukan masa mungkin 5-6 jam untuk melakukan. RTK antigen boleh dilakukan dalam masa 30 minit saja. Kita boleh siapkan dan boleh dilakukan di lapangan terbang itu sendiri sekiranya ada klinik kesihatan yang berdekatan dengan lapangan terbang yang mempunyai kemudahan makmal. Tak perlu makmal yang sophisticated, yang canggih. Boleh buat RTK antigen test. Jadi kalau clear selepas setengah jam, mereka boleh kembali ke rumah dan kalau nak lakukan proses kuarantin di rumah, boleh lakukan proses kuarantin di rumah. Sebab kerisauannya sekarang apabila terdapat ada ahli parti yang dapat positif, saya dengar ada seorang dua yang kata positif lepas kembali daripada berkempen di Sabah, adalah kalau mereka yang memang dengan sukarela menjalani swab test dan mendapati positif tanpa gejala, bagaimana yang lain? Takut ada yang lain yang mungkin tak ada gejala tetapi positif dan kemudian menular kepada orang lain pula.
Baiklah, banyak lagi nak kita bincangkan pada malam ini tentang topik yang kita bawakan dalam soal rakyat. Tetapi Prof dan juga Datuk, kita akan berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam soal rakyat. Kembali bersama kami dalam soal rakyat pada malam ini. Dan untuk makluman penonton juga, malam ini ketika ini di talian kita bersama dengan seorang penganalisis politik yang sekarang ini berada di zon merah Lahad Datu, iaitu Mujibu Abdul Muiz selaku pensyarah daripada UiTM. Assalamualaikum, apa khabar Mujibu? Waalaikumsalam, Liza. Selamat malam. Selamat malam. Mujibu, mungkin boleh kongsikanlah bagaimana kalau kita lihat pematuhan SOP berkempen yang sedang berlangsung di Lahad Datu, di zon merah ketika ini? Ya, sepanjang pemerhatian saya, baik setelah seminggu ini saya berkesempatan untuk berada di Lahad Datu, di Kinabatangan dan juga di Sandakan. Memang ada pematuhan SOP itu, tetapi saya perhatikan pematuhan itu barangkali terkawal dalam konteks ceramah kelompok, tetapi kalau pergi ke rumah, pintu ke pintu, memang saya dapati tidak ada pematuhan yang begitu ketara sekali ya. Apatah lagi penjarakan sosial, distancing itu memang tidak wujudlah bagi saya. Walaupun kalau ceramah kelompok itu ada penjarakan kerusi ketika mendengar ceramah, tetapi selepas saya ceramah selesai, memang mingling around dan ramah tamahnya tu memang sudah tak ikutlah SOP itu. Memang tidak ada lah. Maksudnya kalau setakat nak ambil makanan ke apa ke, memang dia ambil saja. Tetapi itulah kita risau juga ya, sebab kalau kita perhatikan memang kesan daripada tidak akan begitu jelas ada ya, apatah lagi sehingga kan ada 2 ahli politik daripada Semenanjung sudah pun disahkan positif daripada ini. Jadi itulah masalahnya sekarang. Apatah lagi kalau berada di zon merah ini, ramai rata-rata pengundi di sini menyatakan bahawa sepatutnya sudah dilaksanakan PKPD di sini ya. Kerana numbersnya begitu membimbangkan sekali. Walau bagaimanapun saya faham dalam keadaan sekarang ini barangkali pihak berkuasa masih lagi memikirkan bahawa PRN negeri ini harus diteruskan dan kelihatan walaupun kluster itu membesar, tetapi majoriti kes itu berlaku di dalam compound, iaitu di dalam penjara, itu yang banyak. Tetapi ialah penularan itu sudah berlaku. Cuma kita berharap ketika pilihan raya nanti berlangsung pada Sabtu ini, SOP itu harus diperbesarkan. Bukan saja SPR harus memikirkan SOP itu dalam konteks di pusat pembuangan mengundi, tetapi juga di sekitar dan di luar pusat mengundi, kerana kerisauan ini memang timbul di kalangan pengundi. Kerana setakat ini yang diperhatikan barangkali SOP yang berlaku di PRK Chingi dan PRK Slim itu tidak boleh dilakukan dalam konteks pilihan raya negeri Sabah, kerana skop pilihan raya Sabah ini lebih luas dan sudah tentulah penyebaran COVID-19 itu lebih serius di sini ya, sebagai orang yang berada di lapangan ketika ini kita. Dan kalau kita lihat tentang skop itu, dan boleh tak kita kongsikan agak-agaknya berada di lapangan ini, Mujibu jangkakan berapakah ramai peratusan yang akan keluar mengundi pada hari Sabtu nanti? Ya, setakat ini kita masih lagi optimistik bahawa peratusan pengundi itu barangkali akan berada di sekitar 60 hingga 65% ya, memandangkan kita melihat tren yang berlaku di sini dan juga di Slim itu memperlihatkan angka itu, dan dalam masa yang sama juga barangkali kebimbangan tentang COVID ini mungkin menghalang sedikit pengundi untuk keluar kerana ramai yang merasakan barangkali tidak berbaloi untuk merisikokan nyawa dan keluar mengundi pada saat yang segenting ini. Apatah lagi jangkaan bahawa tidak ramai pengundi dari luar akan balik mengundi, terutamanya yang berada di Semenanjung ataupun mereka yang bekerja di pantai barat Sabah untuk kembali ke pantai timur ini yang semakin teruk dilanda wabak COVID-19. Jadi itulah perkiraannya. Tapi ya, sepanjang saya menghadiri ceramah-ceramah kecil, membuat pemerhatian, memang sambutan kepada parti-parti yang berkempen itu amat tinggi ya. Jadi barangkali kita optimistik orang-orang tempatan ini juga
mungkin bantuan daripada pihak-pihak berwajib, KKM, SPR, polis dan semua anggota keselamatan untuk membantu menjaga SOP dan juga mengawal keselamatan para pengundi untuk keluar mengundi, maka mungkin kita boleh menyaksikan angka itu. Tetapi setakat ini realistik mungkin 60 ke 65% lah Fiza kata untuk hadir keluar mengundi pada Sabtu ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Mujibu kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Apa-apa pun, walaupun berada di lapangan, pastikan anda terus menjaga diri dan kami juga mendoakan agar Mujibu juga terus sihat di sana, insyaAllah hendaknya. Baiklah. Amin. Terima kasih, Lila. Baiklah, selain daripada perkongsian daripada Mujibu itu tadi tentang keadaan di Sabah sendiri, berada di Lahad Datu di zon merah, sempat juga saya semalam bertanyakan rakan-rakan di laman sesawang Instagram bagi mereka yang berada di Semenanjung, adakah mereka akan kembali untuk ke Sabah mengundi? Kita saksikan jawapan mereka. Ini persoalan yang sempat saya tanyakan semalam bagi mereka yang berada di Semenanjung, adakah mereka akan pulang mengundi pada hari Sabtu nanti, dan ada beberapa yang membalasnya dengan mengatakan tidak kerana bimbang akan jangkitan COVID-19 ini. Jadi Datuk, bagaimana kita nak lihat ini? Kalau kita lihat rakyat Malaysia telah pun dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu. Namun kawalan kendiri itu sendiri juga amat penting, terutama di kawasan-kawasan yang ramai orang dan apatah lagi dalam tempoh berkempen di PRN Sabah ini. Apakah nasihat Datuk buat mereka yang nak keluar mengundi dan buat seluruh rakyat Malaysia sebenarnya? Sebenarnya, kalau kita lihat pengalaman negara lain, mereka telah melakukan proses pilihan raya dengan berjaya walaupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Jadi yang penting adalah pematuhan. Pematuhan kepada SOP dengan baik sekali. Kita tak boleh patuh separuh jalan saja. Tak boleh nak pakai kata, okey, saya nak pakai pelitup muka tapi lepas tu bersalam misalnya. Ataupun saya tak nak gunakan sanitizer misalnya dan sebagainya. Jadi kalau kita ikut SOP itu secara baik, dan SOP ini telah diuji di PRK Slim dan Chini dan ternyata berjaya, tidak ada kluster keluar daripada Slim dan Chini, dan saya rasa insya-Allah boleh. Tapi yang perlu adalah keyakinan. Adakah rakyat merasa yakin bahawa kesihatan, keselamatan mereka terjaga apabila mereka mengundi? Kalau mereka merasa bahawa kesihatan mereka terpelihara, maka insya-Allah mereka akan mengundi. Prof, kita lihat apa yang dikongsikan oleh Mujibu itu tadi, berada di lapangan dan menurut jangkaan menjangkakan 60 hingga 65% mungkin akan keluar mengundi pada hari Sabtu ini. Dan ini juga masanya lebih 1 juta pengundi untuk menentukan pemimpin di kawasan DUN masing-masing. Apa agaknya faktor-faktor yang boleh menggalakkan pengundi-pengundi ini untuk terus mengundi pada hari Sabtu nanti? Okey, kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku di peringkat pilihan raya negeri Sabah ni, tentu sekali rakyat negeri Sabah itu inginkan sesuatu yang penting untuk mereka. So saya percaya parti-parti politik telah menyampaikan mesej masing-masing kepada semua rakyat atau pengundi negeri Sabah. So pada ketika ini rakyat negeri Sabah pada 26 hari bulan September akan memilih siapakah yang paling sesuai untuk mewakili mereka dengan harapan bahawa manifesto yang ingin dilaksanakan itu dapat dicapai kepada semua penduduk negeri Sabah itu sendiri. Dalam konteks itulah saya nampak bahawa untuk mencapai sesuatu matlamat itu, rakyat negeri Sabah ni perlu datang untuk mengundi mengikut SOP yang telah ditetapkan sebagaimana disebut Datuk tadi, dan matlamat utamanya mereka inginkan kerajaan yang membela mereka, membela kebajikan mereka, membela apa yang boleh dibantu kepada mereka, terutamanya dalam faktor-faktor yang saya sebut tadi, infrastruktur, kemudahan-kemudahan asas, pendidikan, pertanian dan juga peluang pekerjaan itu sendiri. Daripada inisiatif kita prihatin tadi, mungkin sedikit sebanyak boleh membantu penduduk di negeri Sabah dan pengundi itu sendiri. Yang penting untuk mereka turun mengundi ini untuk memilih pemimpin mereka yang akan akhirnya diharapkan dapat merealisasikan manifesto dan aspirasi untuk membantu rakyat dalam kerangka manifesto yang telah ditetapkan oleh parti politik itu. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang penting. Tetapi dalam kegairahan kempen pilihan raya Sabah ini, kita dikejutkan pula dengan perkembangan politik terkini apabila Ketua Pembangkang mendakwa telah mendapat sokongan untuk membentuk kerajaan. Komen Prof. Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku daripada 22 bulan pemerintahan Pakatan
harapan itu sendiri daripada Mei 2018 hingga Februari 2020 dan ia disusuli dengan Mac 2020 sehingga ke hari ini Kerajaan Perikatan Nasional. Kita dapati perkara pertama, politik di negara kita tidak pernah berakhir. Dalam tempoh 8 bulan ini, politik sentiasa ada dengan 12 pilihan raya kecil ditambah pula dengan pilihan raya negeri Sabah ni, dan juga pilihan raya negeri Sabah ni pun berlaku disebabkan oleh krisis itu sendiri, berlakunya pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. So bukanlah Dewan Undangan itu berakhir tempohnya, tidak. Dia disebabkan oleh pembubaran dilakukan tak kurang lebih 20 lebih bulan saja Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Ini menunjukkan bahawa politik kita tidak berakhir. Cuma tinggal lagi dari si angka tu Fiza sekarang menjadi persoalan, iaitu angka keramat di peringkat parlimen. 112 kerusi yang perlu dimenangi ataupun dizahirkan bahawa mereka mendapat sokongan 112 kerusi. Mana-mana parti politik, mana-mana pemimpin pada ketika ini bermain dengan angka. Kalau kita lihat kronologi daripada hari itu, angka sentiasa berubah. Walaupun satu hari, kalau kita tengok apa berlaku pada Februari tempoh hari, kalau kita soroti semula, dalam masa sehari boleh berubah atau 2-3 hari boleh berubah. Jadi angka ni agak dinamik, dia tidak statik sebenarnya. Dia boleh berubah dan kita akan lihat beberapa hari yang mendatang ni untuk melihat perkembangan apa yang akan berlaku seterusnya. Ada sesuatu yang nak ditambah oleh Datuk? Saya bukan penganalisis politik lah. Tapi saya rasa kestabilan politik adalah penting untuk negara. Dan sebab itu walaupun ada yang mengatakan bahawa adakah kita patut mengadakan pilihan raya negeri Sabah, dan jawapan saya ya, sebab kita perlukan kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu boleh membawa kepada pembangunan yang bermakna untuk rakyat. Jadi kita tidak mahu keadaan yang tidak stabil itu berterusan, sebab ia membabitkan kelangsungan hidup, kehidupan rakyat, dan rakyat pun nakkan kestabilan kerajaan dan kestabilan politik supaya mereka sendiri boleh meneruskan hidup dengan baik sekali. InsyaAllah. Itu dia saya kira rumusan yang cukup lengkap yang dikongsikan oleh Profesor dan juga Datuk pada malam ini. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud selaku pakar epidemiologi UM dan Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Kuala Lumpur, dan juga kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Muhammad selaku pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM dan juga selaku penganalisis politik. Terima kasih banyak-banyak, dan kita juga nak pesan dan ingatkan kepada anda penonton-penonton, walau di mana anda berada, pastikan sentiasa menjaga penjarakan fizikal, kawalkan diri, kita jaga kita. Kita jaga kita, bah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.